Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 1E1. Okey, saya tengok sini. Hari ini kita akan masuk kepada perubahan keadaan jirim. Okey. So, sebelum tu kita imbas dahulu. Okey, jirim terdiri daripada 3, iaitu pepejal, cecair, gas. Jirim ada 3 keadaan, pepejal, cecair dan gas. Okey, so kita ada pepejal, cecair, kita ada gas. So ini okey, struktur atom untuk pepejal. Kita nampak dia rapat. Cecair dia jarak. Okey. Gas berjauhan. Okey. So tengok sini. Apabila pepejal bertukar menjadi gas. Okey, pembetulan bukan pepejal bertukar menjadi gas, tapi pepejal bertukar menjadi cecair. Okey, prosesnya namanya peleburan. Okey, contohnya kita ada ais. Okey, ais, ketul ais. Okey. Kita biarkan dia dalam suhu bilik. Okey, kemudian dia akan melebur menjadi air. Okey, nampak? So prosesnya peleburan. Okey, ais, kita ada ais, struktur dia macam ni, dia akan bertukar menjadi cecair. So macam mana dia berlaku? So adakah dia menyerap haba atau membebaskan haba? So kalau dia nak melebur, nampak ni proses ke kanan, nampak ke kanan ni. Dia jadi cecair, cecair jadi gas. Dia akan serap. Okey, prosesnya adalah serap haba. Okey, serap haba. Siapa yang serap haba? Dia akan serap haba. Haba diserap. Okey, nampak? Serap. Ni haba. Haba akan diserap oleh pepejal ini. Haba tu apa? Haba adalah daripada luar, persekitaran luar. Dia serap haba. So, awak ingat sini haba ialah sama juga dengan tenaga. Haba adalah satu bentuk tenaga. Bila dia sesuatu pepejal tu dia dapat tenaga. Nampak kalau awak dapat tenaga macam mana? Awak boleh berlari, awak boleh buat sesuatu. So bila tenaga ni dibekalkan pada pepejal ni, dia dapat tenaga, dia ni ada ikatan. Okey, nampak ni antara zarah ini dengan zarah ni, dia dekat-dekat, dia ada ikatan. Dia akan putuskan ikatan antara zarah-zarah ni, okey, atau atom ni. So bila dia putus, okey, kan dia dapat tenaga, so dia putuslah ikatan. Okey, bila diputus ikatan, dia boleh bergerak bebas. Dia akan jadi cecair. Dia akan jadi macam ni. Dapat tenaga dah kan? Sebab tu dia boleh bergerak bebas. So cecair bila kita letak je, dia akan bergerak ke mana-mana kan? Kalau awak curahkan ke lantai, dia akan bergerak mengikut tempat itu, mengikut bentuk bekas tu. Sebab dia dah dapat tenaga. Dia boleh bergerak bebas. Okey, nampak sini. Okey, peleburan. So cecair. Apabila dia serap juga haba. Okey, dengar cecair. Bila kita serap haba diserap. Serap haba. Okey, serap haba. Okey, nampak? Dia serap haba. Haba. Dia akan berubah menjadi gas. Prosesnya apa namanya? Pendidihan ataupun penyejatan. Contohnya kita ada air. Okey, kita panaskan air ini. Okey, nampak? Air ini akan berubah, dia akan jadi wap air kan. Okey, ni gas ataupun wap air. Inilah daripada cecair bertukar menjadi gas. Namanya pendidihan. Pendidihan kalau kita ada menggunakan api, kita mendidihkan dia. Okey, kita guna bahan api. Penyejatan kita tak guna bahan api. Contohnya apa? Air kita biarkan dia pada suhu bilik. Okey, kemudian dia akan tersejat ke udara. Tersejat ke udara, air kat dalam ni akan bertukar menjadi wap air. Lama-lama air kering. So itu penyejatan. Dia tak menggunakan bahan api. Pendidihan menggunakan bahan api. So bagaimana prosesnya? Cecair tadi dia serap haba. Okey, nampak? Haba adalah bentuk tenaga, dia dapat tenaga. Bila dapat tenaga, dia lagi kuat. Dia boleh bergerak bebas. Okey, bergerak bebas. Okey, zarah-zarah akan semakin bergerak bebas, dia akan bertukar menjadi gas. Nampak ni gas. Okey. So itu adalah proses satu hala ke sana. Nampak? Proses satu hala ke sana, semuanya serap haba. Pepejal serap haba, cecair serap haba, dia jadi gas. Okey, nampak? Okey, so itu proses menghala ke sana. Okey, kita tengok proses berbalik ke arah kiri pula. Okey, tengok proses berbalik ke arah kiri, ke sini pula. Kalau daripada gas berbalik ke sini. Gas, dia perlu serap haba ke dia perlu bebas haba? Saya kata kalau daripada pepejal kepada cecair, kepada gas ke kanan, itu dia menyerap haba. Kalau ke kiri sini, semuanya bebas haba. Gas dia bebas haba. Haba keluar. Saya kata haba tadi apa? Haba sama juga
adalah satu bentuk tenaga. Bila tenaga tiada bagi sesuatu jirim tu, tak ada tenaga, awak puasa ni lemah. So apa jadi? Okey, so dia zarah-zarah atom dia ni akan mendekati antara sama. Semua tak ada tenaga, rapat-rapat duduk pun rapat. Semakin mendekati antara satu. Macam awak tak larat hari ni puasa, semua duduk diam je, rapat-rapat je, semua senyap je. Okey, semua akan rapat-rapat. Okey, zarahnya akan mendekati antara satu sama lain. Okey, dia akan jadi cecair. Nampak ni? So proses yang berlaku adalah kondensasi. Nampak ni, zarahnya lebih rapat sikit berbanding dengan zarah gas. Okey, kondensasi contoh dalam kehidupan seharian kita apa dia? Okey, mak awak periuk nasi. Okey, mak awak tak nak nasi. Okey, ni periuk, tudung periuk. Bila nasi tu masak, okey, wap nasi tu naik kan? Okey. Lepas sejuk dalam petang sekarang awak bawa makan nasi. Angkat tudung periuk. Okey, tudung periuk pun tak lawa. Tudung periuk didapati ada air-air yang jatuh. Okey, so air itu adalah daripada wap, iaitu gas ini. Bila sejuk dia akan bertukar menjadi cecair. Gas bila sejuk dia akan bertukar menjadi cecair. Bila sejuk dia akan bertukar menjadi cecair. So itu namanya kondensasi. Okey, bagaimana pula bila cecair? Okey, dia menjadi pepejal. Macam mana? Okey, so dia perlu bebas haba. Okey, ni haba. Haba dibebaskan. Haba. So bila cecair dia tak ada haba, tak ada tenaga, pun sama, dia akan lemah. Bila dia lemah, dia akan zarah-zarahnya akan mendekati antara satu sama lain. Okey, dia akan duduk rapat-rapat, penat kan? Rapat-rapat, seterusnya akan bertukar menjadi pepejal. Okey, nampak zarah-zarahnya semakin rapat. Okey. So, proses ini kita namakan sebagai pembekuan. Contohnya air kita sejukkan di dalam peti ataupun kita letak tempat beku, dia akan jadi ais. Okey, pepejal. So prosesnya adalah pembekuan. Itu lagi proses. Okey. Proses yang melangkaui proses cecair ni. Kalau pepejal dia direct, dia terus jadi gas. Tidak melalui proses cecair, namanya adalah pemejal wapan. Okey, maksudnya dia tak jadi cecair. Contohnya apa? Ubat gegat ataupun nama lainnya adalah naftalena. Ubat gegat. Ubat gegat, kalau kita panaskan ubat gegat, jangan buat di rumah, okey, dia beracun bahaya. Okey, kita panaskan di dalam makmal contohnya, dia akan terus bertukar, ubat gegat yang pepejal ni akan terus bertukar menjadi gas. Wap gas. Okey, wap gas. So dia akan terus bertukar menjadi wap gas. So itu namanya pemejal wapan. Okey. Ataupun dia proses apa tu? Serap haba ke bebas haba? Ingat, daripada pepejal kepada cecair sama dia menyerap haba. Okey, haba diserap. Haba serap haba. Bila haba diserap, dia ada tenaga, diputuskan ikatan, dia akan mendapat tenaga, dia akan jadi gas. Okey, mendapat tenaga. Okey, apa kata kalau gas pula? Gas terus menjadi pepejal tanpa melangkaui cecair. Gas dia terus jadi pepejal. Okey, so gas contohnya adalah ubat gegat tadi juga. Ubat gegat yang ubat gegat tadi ini panaskan. Okey, dia akan jadi gas kan? So bila ubat gegat ni sejuk, gas tadi dia dah jadi gas lah, ubat gegat ni tadi yang dipanaskan. Bila dia sejuk, dia akan berubah menjadi pepejal. Dia tak jadilah ubat gegat sebiji macam tu. Dia akan membentuk macam tu. Gas tadi dia akan bentuk pepejal dalam bentuk dalam test tube tu, okey, dalam tabung uji itu. Terus gas tadi akan terus menjadi pepejal. Contoh tadi ubat gegat yang kita panaskan dia jadi gas, dia akan bila sejuk dia akan bertukar jadi pepejal tanpa jadi cecair. So, proses tu nama juga apa? Sama pemejal wapan. Adakah dia menyerap haba atau membebaskan haba? So, apa awak teka? Bebas haba. Ingat, kalau daripada sini balik ni bebas haba. So, siapa yang bebas haba? Gas tadi bebas haba. So, bila dia dah tak ada haba, dia kurang haba, tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, dia akan jadi lemah. Okay, zarah-zarah tu lemah, dia akan bergerak rapat-rapat, dia duduk rapat-rapat antara mereka, duduk rapat-rapat, kemudian akan bertukar menjadi pepejal. Okey. So itu saja penerangan saya untuk hari ini. Saya harap sangat bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.